Hari ni ramai dah tak berkawan, tak bersahabat dengan Quran. Kita nak cari satu hari baca Quran payah. Satu hari kita tak tinggal Quran, biarpun surah pendek, payah. Nasib baik ada Yasin malam Jumaat, baca juga Yasin. Nasib baik. Betul. Walhasilnya apa jadi? Generasi kita dah sebut. Generasi apa? Burung kakak tua. Memang kita banyak menghasilkan generasi burung kakak tua. Betul, kita dah lalui macam-macam tentang Al-Quran. Kita belajar huruf-huruf abjadiyah. Kita belajar baris atas, baris bawah, baris mati, baris depan. Pasal apa panggil baris depan? Sedangkan dia tak duduk depan pun, dia duduk atas. Pasal apa panggil baris depan? Baris tu bukan duduk depan huruf, duduk atas huruf. Pasal apa panggil baris depan? Baris atas, betul, dia duduk belah atas. Baris bawah, betul, dia duduk di bawah. Baris mati, betul, dia bulat. Baris depan tu, dia tak duduk depan huruf, dia duduk atas huruf. Tapi pasal apa panggil baris depan? Pasal apa panggil baris depan? Pasal apa? Pasal setiap huruf, bila saja ada baris depan, semua bentuk bacaan mulut tu mesti muncung ke depan. Faham? Bu, tu, ju, lu. Kes mulut tu ke depan, orang panggil baris depan. Padahal baris tu duduk depan ke duduk atas? Baris duduk atas. Sebab setiap kali baris tu, mulut tu dia pergi muncung ke depan. Orang panggil baris depan. Bab tajwid kita tak ketinggalan. Tarannum kita hebat. Tapi yang jadi masalah ialah pemahaman tentang tafsiran Al-Quran. Hak ni terabai. Kita boleh baca, kita boleh ingat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Apa makna dia tu? Makna aku tak tahulah. Sebab aku Arab. Tarannum bagus, dia baca tarannum bagus, tajwid lengkap, tapi tanya dah pemahaman, tanya terjemahan, tanya tafsir. Inilah kesilapan, kerugian sejak sekian lama. Akibatnya jadi apa? Jadilah generasi burung kakak tua. Kita sebut dah contoh. Orang kaya, dia sunyi, dia pergi kedai burung, bukan kedai burung Abdul Wahab lah. Kedai burung biasa. Dia pergi kedai burung, dia nak beli burung. Hak ni jenis ni tak mau. Hak ni jenis ni tak mau. Hak ni burung kakak tua boleh bercakap. Aku nak hak ni. Sebab tuan kedai kata dia boleh ajuk apa yang kita sebut. Balik dia ajaklah. A, B. Bagus ni. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Oi, A. Nak test? Hello adik-beradik, panggil aku buat makan-makan sikit kat rumah aku. Mari adik-beradik dulu. Masuk saja laman rumah adik-beradik. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Kadang-kadang lalu pakcik mak pagi-pagi jogging kot tepi pagar pun, selamat datang, selamat datang. Kak Lijah nak lalu pi pasar pun, selamat datang, selamat datang. Bangga tuan dia. Tapi rumah orang kaya, malam-malam pencuri duk endap. Pencuri pun masuk. Lalu kot depan burung, apa dia? Selamat datang. Selamat datang, selamat datang. Dah sekali bangun pagi esok, harta benda habis, barang kemas habis. Tak ada guna lah. Patutnya pencuri masuk, help. Ni duk selamat datang juga. Maksudnya dia tak faham apa pun. Siapa pun mari tetap selamat datang. Baik ke jahat. Jadi kita hari ni melahirkan generasi itulah. Baca je tapi tak tahu apa. Itu sayang umur kita dengan Quran. Tak salah kita duk buat dah ni, belajar tajwid, belajar tarannum, tak salah. Tapi fikirkan, Al-Quran ni turun untuk difahamkan. Jadi apa yang kita faham tentang Quran? Jadi Quran memang betul-betul tinggal tulisan. Masjid. Masjid ni satu hal juga. Masjid ni macam ni lah mudah. Bila kita sebut masjid, ingat tak? Kalau kita baca ayat kursi, dia ada satu fenomena. Fenomena ayat kursi ialah Allah ini tidak tidur dan tidak Allah tak tidur dan tidak mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum.
Fenomena Allah tak tidur dan Allah tak mengantuk. Sepatutnya representation dia, rumah dia pun jadi lagu tu, tak tidur dan tak mengantuk. Sebagaimana zaman awal-awal dulu. Yang jadi masalah lah ni, rumah dia ditidurkan ke? Rumah dia jadi tak tidur, tak mengantuk. Habis kuliah lepas ni, semayang isyak, apa jadi? Kita mula menidurkan masjid. Kita mula menidurkan rumah Allah. Bila dia bangun balik? Nanti nak azan subuh. Contohlah ni. Kadang-kadang ada orang tak bergaduh dengan bini pukul 2 pagi. Dia balik kelak dandut. Bergaduh dengan bini duk mengepek lah Kelantan. Ke sini panggil apa? Lebih kurang lah. Mengepek. Dia pun jadi insaf. Aku ni nak cari ketenangan lah. Balik rumah bini merepek. Aku nak pergilah solat taubat ke tahajud ke mana-mana masjid. Dia pun start kereta pukul 2. Agak-agak masjid mana buka? Agak-agak masjid mana buka masa tu? Dia ni betul-betul nak sembahyang ni. Lalu kok tu, tutup. Kok ni tutup. Kok ni tutup. Kalaulah tengok cahaya lampu, kok ada orang, dia pun try nak pintai. Bukan nak mencuri pun. Nak tengok kok ada orang, boleh tumpang masuk. Waktu tu kalau ada orang lain lalu, tengok dia duduk lagu ni, apa jadi? Orang kan anggap mencuri, orang kan anggap dia cuba buat benda salah. Hak inilah sebenar yang menjadi kepayahan kepada pengurusan masjid. Antara mempertimbangkan aset-aset berharga masjid dengan bagi laluan kepada mereka-mereka yang nak buat iktikaf. Hak mana lebih besar? Kebaikan dan mudarat. Memang boleh kita nak buka orang-orang nak iktikaf. Tapi aset masjid lagu mana? Takut buka 2 malam, TV 2 tak ada. Buka 2 malam, tabung masjid tak tahu ke mana. Perbezaan dia apa? Kalau kita melihat rumah ibadat selain daripada rumah ibadat orang Islam, mereka ada guard, mereka ada jaga. Ini saya boleh tengok berlaku di Penang. Sebab kenapa mereka boleh imarahkan 24 jam? Dan kita selalu tanya, kuil kamu ke, gereja kamu ke, church kamu ke, kalau mari ramai-ramai ada selipar hilang tak? Dia kata jarang selipar nak hilang, orang tak curi selipar. Kalau masjid kita hilang tak selipar? Hilang tak masjid kita? Masalahnya masjid kita jadi hilang selipar. Patut depa lah lebih hilang. Contoh hari raya terutama tak? Kita mari selipar RM3, kadang-kadang balik selipar harga 30. Kadang-kadang tak? Pakai kasut harga 30, balik kasut harga 300. Padahal kawan tu tadi duduk semayang sebelah kita. Hak bedai, hak sapu tadi duduk Allahu Akbar sebelah kita. Tengok-tengok dia yang bedai kasut kita. Itu yang jadi masalah. Bila tak tidur, inilah yang jadi masalah ni. Antara pertimbangan kehilangan aset masjid dengan laluan iktikaf. Iktikaf pun satu hal. Kita melebihkan iktikaf ritual berbanding iktikaf aktual. Iktikaf ada 2. Satu iktikaf ritual, satu iktikaf aktual. Iktikaf ritual selalu kita buat. Masuk solat tahiyatul masjid, masuk solat sunat, masuk baca Quran, masuk berzikir, masuk berwirid. Tu ritual. Tapi ibadah aktual jarang orang buat. Dan dia payah nak berlaku masjid cantik besar-besar. Biasa masjid kita dulu-dulu di kampung. Apa dia? Masuk macam ni. Kadang-kadang kita ambil Quran dari sudut ritual. Kita baca Quran dah habis 2 juzuk. Tapi taik lipas 2 kilo sebelah, tak ada siapa pun ambil tahu. Baca Quran dah 2 juzuk, taik lipas ada, taik cicak ada, takapek, tak ada siapa pun ambil tahu. Ikut dia duduk situ lah, janji aku baca Quran, habis 2 juzuk. Tengok ada taik lipas, tengok ada taik cicak, tengok ada air tumpah. Tapi kita tak ambil tahu pun. Sebab kita lebihkan iktikaf ritual, aktual tak ada. Kadang-kadang berzikir. Kita pun masuk. Berapa Rahman? Ustaz sekat ni 30,000 dah ni. Subhanallah 30,000. Cuba hang lengguk atas. Penuh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu pun. 30,000 boleh sarang labah-labah. Tak ada siapa ambil tahu. Sebab itulah falsafah masjid perlu
reconstruction dengan tawaf. Ni yang kita nak pada ahli-ahli masjid, pada anak-anak Korea, konsep tawaf ni. Sebelum masuk masjid, tawaf pertama, tengok mana-mana ada paip-paip dan kepala yang tercabut. Tawaf yang kedua, tengok dinding-dinding mana hak tak cat, dinding-dinding mana hak retak. Tawaf kali ketiga, tengok siling mana hak tak ada lubang, siling mana hak ada lubang. Tawaf kali keempat, bol lampu mana hak nyala, bol lampu mana hak tak nyala. Tawaf kali kelima, rak-rak kasut mana hak patah, rak-rak kasut hak tak susun. Tawaf kali keenam, hak mana jambang hak bersih, mana jambang tak bersih. Contoh. Siapa buat? Kita hari ni kepala paip satu, komplain. Longkang tersumbat, longkang ada tin, padahal tin satu, lepas ambil wudu, ambil tok tentu sampah lah. Ni peluang ni. Kecil. Mesyuarat agung nanti siap lah. Longkang penuh. Dia nak tunggu tu lah. Siapa pengerusi majlis tahun ni? Tengok ni, contoh, tin penuh, nak tibai, pengerusi. Kepala paip tercabut, padahal kepala paip berapa sen je. Siapa pun boleh tolong bubuh kepala paip. Lampu 2 biji tak nyala pasal apa ni, tak ambil tahu ke? Satu lah. Masjid siapa? Masjid AJK ke masjid kita? Masjid kita. AJK ambil tugas pun tu, alhamdulillah dah. Kalau orang ke kita? Kita gedegang, tapi saya dengan ini sebagai ahli sebagai ahli Korea nak melantiklah Cik Syukur sebagai timbalan. Janganlah saya banyak kerja saya. Dia kalau orang bagi kat dia, dia tak mau pula. Tapi bila ni dia banyak komen. Dia banyak komplain, bukan nak membantu pun. Macam-macam lah hal masjid tak. Baik, kembali. Hal masjid satu lagi ialah masjid kita ni, kalau kita nak buat sama macam zaman dulu, ialah masjid ni dipenuhi selain majlis ilmu, apa lagi kita boleh buat? Nak tarik orang datang masjid. Satu, hak semayang tu satu hal dah. Lepas tu buat kuliah, buat ceramah, satu hal yang lain. Apa lagi hak boleh tarik orang? Banyak aktiviti. Ada setengah masjid tu buat acara memanah ke contoh, buat acara memanah. Ada setengah masjid tu buat acara silat. Ada setengah masjid tu buat ajak geng-geng muda, geng-geng, bukan geng rempit, geng-geng naik motor ni, kita pergi jalan-jalan lah mana-mana tempat. Jadi diketuai oleh orang-orang ustaz ke seorang kat duduk depan tu. Biarlah motor kapcai pun. Hari ni kita nak pergi mana? Pantai Batu Buruk. Maksudnya ada pengisian dalam tu. Sampai sana semayang jemaah, ada tazkirah ringkas, kita mandi-mandi. Kita boleh buat macam-macam kalau kita nak. Kalau kita nak, kita boleh buat. Satu, perancangan mengikut skedul ataupun jadual masjid masing-masing lah. Fikirkan apa yang perlu dan terbaik untuk anak-anak Korea ataupun orang-orang yang berada dalam kawasan kita. 9.40. Lebih ni kot. Bolehlah berhenti slow-slow lah. Bolehlah berhenti slow-slow. InsyaAllah, walau apapun, 6 perkara ni sebaik-baiknya kita cubalah jauhi daripada diri kita dengan perkara-perkara yang disebut dan disabdakan oleh Nabi, iaitu penyakit-penyakit umat terdahulu. Apapun kita sentiasa memohon kepada Allah dalam segala bentuk kelemahan dan kekurangan yang kita ada, kita mohon kekuatan dan pertolongan daripada Allah untuk meneruskan kehidupan di dunia ini dengan akidah yang benar dan sahih, dengan syariat yang lulus dan terpimpin, dan dengan ihsan yang benar-benar meresapi di dalam keimanan dan syariat kita. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati dan meredai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.